Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kenyataan Adun Rembia pada kali ini berkait dengan isu sebab beliau melompat parti kini menjadi permainan netizen. Kata mereka, kalau dah salah tu anggap diri saja salah. Jangan cuba menuding jari pula kesalahan sendiri kepada orang lain. Lebih daripada itu, seakan-akan Adun Rembia merasa beliau tidak pernah melakukan kesilapan. Walhal, beliau sudah berjanji sebelum pilihan raya yang lepas, sebelum dicalonkan menjadi calon UMNO dan Barisan Nasional, beliau telah pun menandatangani aku janji di hadapan saksi dan pesuruhjaya sumpah. Bermaksud beliau menyedari akan hal dan juga padah jika melanggar peraturan ataupun perjanjian tersebut. Malangnya beliau lupa tentang perjanjian itu dan kini diminta untuk membayar 100 juta ringgit. Tapi isunya sekarang ialah beliau seakan-akan menyalahkan orang pula sebabnya beliau lompat parti. Beliau kata, guru kencing berdiri, Jailani akui belajar dari Zahid. Sekarang dia alihkan pula isu ini kepada Zahid Hamidi. Apa masalahnya sehingga Zahid pula yang dipersalahkan kerana beliau lompat parti? Saudara, ramai orang yang marah, ramai juga yang tulis. Mereka kata jangan termakan dengan alasan yang tidak munasabah daripada Adun Rembia ini. Adun Rembia, Muhammad Jailani Khamis berkata, dia belajar daripada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi taktik menyembunyikan penyertaannya ke dalam PAS. Cubalah tengok ni kan, dia spin lagi. Sedangkan apa yang berlaku, dia punya tindakan sendiri menyembunyikan penyertaannya dalam PAS sejak beberapa bulan yang lepas atau setahun yang lepas. Sudah lama baru dia umumkan yang dia sudah menyertai PAS. Isunya sekarang ialah bukan tentang lompat parti semata-mata. Isunya sekarang ialah bayar 100 juta ringgit itu. Kalaupun beliau tidak terkena oleh akta anti lompat parti, itu rezeki dia. Dan kalaupun dia tidak dilepaskan daripada kerusi beliau, tidak perlu mengosongkan kerusinya, tiada apa-apa perbezaan sebenarnya pun berlaku di Melaka. Kerajaan tetap kerajaan perpaduan. Tidak mungkin diambil alih oleh Perikatan Nasional. Kerana bilangan kerusi yang dimiliki oleh kerajaan perpaduan amat-amat jauh dan mustahil dapat ditumbangkan. 2/3, lebih 2/3 dimiliki oleh kerajaan perpaduan. Jadi dengan seorang yang menjadi katak itu pun tidak akan dapat membuat apa-apa. Satu perkara yang beliau perlu buat, sama ada perlu mengosongkan kerusi atau tidak, beliau terpaksa membayar 100 juta ringgit kerana dia sudah tanda tangan aku janji tersebut. Kata Jailani lagi, Zahid pernah berjanji untuk tidak bekerjasama dengan Anwar Ibrahim dan DAP, namun bertahun telah merancang serta mengumumkan selepas pilihan raya umum ke-15 lalu, katanya. Sekarang dia spin, walhal siapalah yang tahu dan tidak ada langsung bukti bahawa Zahid menyembunyikan atau telah merancang untuk menyertai kerajaan perpaduan ini. Tidak pernah Zahid menyatakannya. Jailani kata, saya belajar dari Zahid, bapa borek, anak rintik, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang tak tahu malu pula kan melakukan perkara yang merugikan diri sendiri, sekarang menyalahkan orang pula. Orang persoal kenapa sekarang selepas setahun baru saya beritahu sertai PAS. Ia tak perlu dipersoal. Patut tanya Zahid dulu kenapa bertahun-tahun dia bincang dengan Anwar untuk bekerjasama dan sekarang akhirnya terbukti bentuk kerajaan dengan Anwar, katanya. Kalau Zahid menyertai Perikatan Nasional, mesti dia suka kan?
Tapi kalau dia menyertai pembentukan kerajaan perpaduan, dia tak suka pula. Itulah, kalau orang buat salah, dia buat pula betul. Kamu cakap saya buat kejutan, pemimpin kamu yang buat kejutan, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, penyertaan Muhammad Jailani itu adalah sesuatu perkara yang sudah diketahui telah melanggar aku janji bersama dengan UMNO. Sekarang ini dia kena hadap. Mau tidak mau dia perlu menghadap. Dia perlu menghadap tindakan membayar denda 100 juta ringgit. Ahmad Maslan juga telah pun berkata bahawa Muhammad Jailani telah menyertai PAS pada Jun tahun lepas, sebulan sebelum persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka meluluskan enakmen berkaitan anti lompat parti. Ahmad Maslan menyifatkan adun rembia itu cuba memperbodohkan orang ramai untuk menghalalkan tindakannya melompat parti selepas wujudnya undang-undang berkenan hal itu di Melaka. Rentetan tindakannya menyertai PAS, Jailani berdepan tuntutan 100 juta ringgit daripada UMNO berdasarkan perjanjian yang telah dimeterainya ketika dipilih menjadi calon Barisan Nasional pada pilihan raya lalu. Sementara itu, Jailani pula membidas seorang lagi ahli MKT UMNO, Muhammad Puad Zarkasi, berhubung dakwaan yang dia cuba mufliskan diri sendiri. Muhammad Jailani mengingatkan Muhammad Puad yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Johor itu supaya tidak bercakap sembarangan. Kalau tak tahu hujung pangkal, jangan berlagak bijak, tapi berkata bodoh, kata beliau. Netizen kata kepada Jailani, kata beberapa orang netizen dalam ruangan komen di Malaysia kini, kata betul-betul dia kata, tak apalah, bayar saja 100 juta ringgit itu, selesailah. Tak rugi UMNO hilang seorang ahli, sebab ramai lagi nak masuk UMNO. Berseronoklah bersama penunggang dan pemfitnah. Green Tiger kata, bayar je lah, lu sembanglah. Bab hang jadi katak macam Muhyiddin tak nak sembang. Ha 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 ha, kata beliau lagi. So sekarang ini yang mengejutkan kita, yang menarik perhatian kita ialah Puad Zarkasi telah menyatakan dakwaan yang bahawa Jailani lah sendiri yang menyebabkan dirinya muflis, bukan UMNO. Apabila Jailani membuat satu kenyataan baru-baru ini bahawa seakan-akan UMNO mahu memufliskan beliau. Sebenarnya tidak pun. Siapa nak memufliskan diri sendiri? Tindakan sendiri, jangan salahkan orang. Sekian untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Wan Faisal digantung selama 6 bulan kerana menggunakan surat layang di Parlimen, ini satu lagi keputusan Parlimen yang pastinya menggemparkan seluruh Malaysia. Adakah orang ini akan menjadi, YB ini akan menjadi orang yang kedua yang akan digantung pula? YB daripada Bersatu ini, iaitu Wan Saiful, kini akan dipanggil Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Siasatan bagi menentukan dakwaan ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wanjan, pada sesi sidang Dewan Rakyat 28 Februari dan 21 Mac lalu, sama ada mengelirukan serta merosakkan kepentingan pihak berkaitan masih dijalankan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul memaklumkan pada ketika ini, keputusan mengenainya belum diputuskan dan Wakil Rakyat Bersatu itu akan dipanggil Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen pada masa yang sesuai. Beliau akan dipanggil untuk berhadapan dengan Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen pada masa yang sesuai. Siasatan sedang berjalan, katanya ringkas kepada media selepas melawat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang di sini hari ini. Pada 24 Jun lalu, media melaporkan pada hari pertama sesi Dewan Rakyat dicemari kekecohan susulan usul merujuk Datuk Wan Saiful Wanjan kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen.
Ia susulan kenyataan dibuat Wan Saiful berkait kes mahkamah dihadapinya ketika bersidang pada 28 Februari dan 21 Mac lalu. Antara lain berkaitan pertuduhan kes mahkamah yang dikenakan terhadapnya boleh dibatal dan digugurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said ketika membentang usul itu berkata, Dewan Rakyat memandang serius kenyataan Wan Saiful yang secara tersirat mendakwa bahawa ada individu yang konon bertindak bagi kerajaan boleh memanipulasi untuk membatal atau menggugur pertuduhan kes mahkamah terhadap wakil rakyat itu. Saudara-saudara sekalian, dengan keputusan berkait dengan isu ini, menjadi persoalan netizen ialah adakah Wan Saiful akan menjadi orang yang seterusnya akan menerima pada gara-gara kenyataan-kenyataan yang bersifat boleh menyebabkan merosakkan kepentingan pihak-pihak yang berkenan atau berkaitan. Saudara-saudara sekalian, apabila pendapat anda tentang isu ini? Adakah anda rasa Wan Saiful patut dihadapkan kepada jawatan kuasa, hak dan kebebasan parlimen? Dan adakah Wan Saiful bakal menjadi orang kedua daripada Parti Bersatu yang akan dikenakan tindakan oleh jawatan kuasa, hak dan kebebasan parlimen? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku dan kita jumpa lagi. Bye-bye.